Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa khabar semua anak-anak yang dirahmati Allah sekalian? Hari ini kita akan menyambung pembelajaran untuk tajuk unit yang kedua, aplikasi reka bentuk teknologi kejuruteraan. Okey, baik, kita nak bercerita tentang kejuruteraan. Kejuruteraan ni macam satu reka bentuk berkaitan tentang pembinaan sesuatu benda lah. Cuma nak belajar tentang apa untuk hari ni, kita tengok sama-sama. Okey, kita rujuk buku teks. Ni adalah contoh perbualan antara dua orang, iaitu ayah dan juga anak dia. Anak dia tanya ayah tengah buat apa. Ayah sedang memasang lampu solar. Lampu ini akan bernyala pada waktu malam tanpa menggunakan elektrik dari rumah. Siapa yang ada kat rumah? Lampu solar ni yang cacak macam ni dekat luar rumah ni, biasanya sekarang dah ramai orang gunakan lampu solar ni. Siang dia tak nyala lah. Siang dia dapatkan tenaga daripada cahaya matahari, dan nanti malam dia akan bercahaya. Ada yang guna konsep dia memang terus bercahaya, ada yang jenis dia ada detektor. Detektor ni maksudnya kalau orang lalu dia akan nyala, kalau tak ada orang yang lalu dia tak nyala. Ada yang macam tu. Okey, baik. Ni kita nak cerita tentang panel solar. Dekat lampu tu ada panel solar. Okey, baik. Kita nak masuk tajuk ni. Kita akan bercerita tentang tenaga-tenaga yang akan kita belajar. Sebenarnya tenaga yang kita belajar ni kita dah belajar pada tahun lepas, cuma dalam subjek sains. Okey, ni contoh gambar untuk waktu malam. Dia tengok dia, nampak dah menyala dah. Ustaz pasti dah yakin dekat rumah kamu semua pun ada lampu yang macam ni. Selain cahaya matahari, terdapat beberapa lagi sumber semula jadi yang boleh kita gunakan untuk menjanakan tenaga baru. Apa itu tenaga baru? Okey, kita dah belajar. Jom kita recap semula. Apa itu tenaga boleh diperbaharui? Jom. Okey, tenaga boleh baharu. Tenaga boleh baru merupakan tenaga yang boleh dijanakan daripada sumber semula jadi secara berterusan. Contohnya, jom kita tengok satu persatu. Yang pertama, tenaga yang pertama adalah tenaga matahari. Cahaya matahari merupakan sumber tenaga utama. Tenaga yang diperoleh daripada matahari dikenali juga sebagai tenaga solar. Tenaga ini boleh ditukarkan kepada tenaga elektrik dan tenaga haba. Matahari boleh tukarkan tenaga daripada tenaga matahari, ditukarkan menjadi tenaga elektrik dan juga haba. Selain itu juga dia ada tenaga cahaya. Okey, sumber yang kedua adalah sumber geoterma. Geoterma ialah tenaga haba yang diperoleh daripada perut bumi. Tenaga haba tersebut digunakan untuk menghasilkan wap ataupun steam yang menggerakkan turbin bagi menjanakan tenaga elektrik. Okey, geoterma ni adalah sistem tenaga haba yang berlaku apabila steam atau pengewapan. Tahu wap, steam, asap yang panas tu orang panggil steam ataupun wap air yang boleh menggerakkan turbin. Turbin ni adalah dinamo yang diletakkan di suatu tempat untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey, itu turbin. Okey, Ustaz yakin dan pasti kita recap semula sebab tajuk ni kita dah belajar dalam subjek sains tahun lepas. Dan seterusnya, sumber air berterusan membolehkan empangan dibina. Ni pun dah kita dah ada bagi tahu. Okey, bagi menjanakan tenaga elektrik melalui stesen jana kuasa hidroelektrik. Tenaga ini dikenali sebagai tenaga hidro. Okey, hidro ni maksudnya air lah. Jangan salah sangka. Hidro dan air adalah satu tenaga yang sama. Okey, baik. Jadi pernah tak kita jumpa, kita nampak empangan-empangan.
Kalau dekat Meru ni paling dekat empangan, ada dekat belah Saujana Utama tu, dekat dalam tu ada empangan. Apa fungsi empangan? Empangan hidroelektrik ni digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Dia akan ada turbin yang berpusing mengikut derasnya air yang lalu pada turbin tersebut, menyebabkan turbin berputar dan dia menghasilkan tenaga elektrik. Yang seterusnya, angin. Angin merupakan sumber alam yang tidak terhad dan sentiasa ada. Tiupan angin yang kuat membolehkan kincir angin berputar bagi menjanakan tenaga elektrik. Untuk sumber tenaga angin juga, dia menghasilkan tenaga elektrik melalui sistem menggunakan apa? Menggunakan kincir angin. Baik, seterusnya kincir angin ni dekat Malaysia ni tak tahulah, tak banyak lah kot, tapi kat luar negara banyak. Yang seterusnya, biogesim. Biogesim merupakan bahan daripada rebutan benda hidup seperti tumbuhan dan najis haiwan untuk menghasilkan bahan api. Beberapa kaedah digunakan bagi menjanakan tenaga daripada biogesim ni. Ini adalah tenaga biogesim, tenaga semula jadi yang daripada najis haiwan ataupun tumbuhan. Antaranya mungkin arang batu, baja, semua tu adalah tenaga. Yang seterusnya, ombak. Ombak laut yang kuat mampu menjadikan tenaga elektrik melalui turbin yang diletakkan pada stesen jana kuasa. Ini sama je lah dengan sistem dengan tenaga ombak dan juga air tadi ni adalah sistem yang sama. Baik, apa kepentingan tenaga yang boleh baharu? Kita perlu menghargai sumber semula jadi seperti air, geoterma, ombak dan sebagainya. Sumber tersebut dapat digunakan untuk menjanakan tenaga boleh baharu. Baik, yang pertama sekali, kepentingan dia adalah nak mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baharu. Ada dua jenis tenaga. Yang pertama boleh diperbarui, yang kedua tak boleh diperbaharui. Jadi kenapa kena ada pakai sistem menggunakan tenaga yang semula jadi ni? Supaya nak kurangkan penggunaan tenaga yang tidak boleh baru. Apa contoh tenaga yang tidak boleh baru? Adalah petroleum, gas asli dan juga arang batu. Petroleum, gas asli, arang batu ni adalah satu galian ataupun bahan semula jadi yang dia boleh habis. Dia ada limitation dia ada. Kalau macam cahaya matahari, there is no limit. Selagi mana tak kiamat, selagi tu ada cahaya matahari. Selagi mana bumi ni tak hancur, selagi tu ada air, ada ombak dan sebagainya. Baik. Yang seterusnya, kenapa kita nak pentingnya tenaga boleh dibaharu ni adalah untuk memberikan udara yang lebih bersih. Penggunaan tenaga boleh diperbarui seperti tenaga solar akan menjadikan persekitaran yang lebih bersih. Keadaan ini menyebabkan tiada bahan tercemar. Untuk jaga oksigen yang sihat. Dan yang seterusnya, mengurangkan kesan rumah hijau. Nak jaga tenaga solar yang baik, penggunaan tenaga boleh diperbarui seperti tenaga solar mampu mengurangkan kesan rumah hijau. Tenaga solar ni tenaga cahaya matahari lah. Dia sedut, ada haba daripada cahaya matahari dan dia menghasilkan tenaga elektrik. Dan seterusnya last sekali ialah untuk menjanakan peluang pekerjaan. Kerja apa ni? Kerja-kerja ni yang ada kena-mengena dengan kejuruteraan. Wallahu alam. Nanti murid-murid boleh baca semula untuk berkaitan tentang projek yang kita akan buat untuk membina kipas solar. Wallahu alam. Sekian saja, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.